Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Sir Geoffrey Voss, The Master of the Rolls, United Kingdom. Sir Geoffrey Voss bersama isteri berada di negara ini bagi mengadakan lawatan kerja selama 5 hari ke sektor-sektor perundangan negara Brunei Darussalam mulai 17 hari bulan hingga 22 hari bulan September 2023. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Hadir semasa majlis mengadap tersebut Yang Berhormat Pehin Dato' Laila Raja Major Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Amat Arif Dato' Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar dan Dato' Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Maha Mulia dan Sir Geoffrey Voss antara lain membincangkan mengenai perkara-perkara bagi mengukuhkan lagi kerjasama yang telah terjalin dalam sektor undang-undang antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom dan perkembangan terkini di sektor perundangan. Menyertai bersama Sir Geoffrey Voss, Puan Catherine Poch-Canaveral-Cleave, pemangku Pesuruhjaya Tinggi British ke negara ini. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1445 Hijrah akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah dengan tumpuan utama di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada hari Khamis 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah bersamaan 28 September 2023 Masihi. Perhimpunan majlis tersebut akan diadakan mulai pukul 7 pagi. Tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini sunnah dihayati, hidup diberkati. Sambutan Maulid tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Di daerah Tutong, majlis sambutan Maulid akan diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Daerah Blyth akan diadakan di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Blyth dan daerah Temburong akan diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Sementara itu, latihan penuh bagi majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi daerah Brunei dan Muara akan diadakan pada hari Selasa 26 September bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam menunjukkan kemajuan dalam menggerakkan agenda 2030 bagi pembangunan mampan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Laporan Voluntary National Review VNR kedua yang telah dihasilkan melalui proses berpandukan data dan penglibatan semua pihak telah membantu dalam mengenal pasti kedudukan dan cabaran-cabaran serta tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan SDG Kebangsaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mengongsikan kenyataan kebangsaan tersebut semasa dialog pemimpin di sidang kemuncak SDG yang diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, New York, Amerika Syarikat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah juga menyatakan kesediaan Kerajaan Negara Brunei Darussalam untuk mentransformasi komitmen SDG bersama komuniti global dengan mengongsikan 4 komitmen kebangsaan yang inklusif, berdaya tahan dan transformatif. Yang Berhormat turut menegaskan tindakan-tindakan transformatif tersebut
memerlukan dukungan dan sumber-sumber global yang kukuh dan penyelesaian SDG berasaskan bukti yang lebih mantap. Sidang Kemuncak turut mengesahkan deklarasi politik yang menggariskan komitmen global bagi mempercepatkan agenda 2030 untuk pembangunan mampan. Majlis Zikir Maulidur Rasul menyemarakkan lagi sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengenang jasa dan pengorbanan baginda dalam menyebarkan syiar agama Islam serta bagi menzahirkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis zikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Hadir mengetuai rombongan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Kementerian Kawangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis sama lewat petang kemarin di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi. Rombongan Zon 1 Mukim Gadung A dan Mukim Gadung B diketuai oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengadakan Majlis Zikir Maulidur Rasul di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Penubuhan Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah Nusantara adalah bagi membincangkan isu-isu kekeluargaan Islam, pentadbiran kehakiman syariah dan jenayah syariah serantau dalam membentuk suatu kesepakatan bersama yang bergerak atas dasar syarak dan memperkasa kompetensi dan wibawa institusi rayuan Mahkamah Syariah. Penubuhan tersebut antara Tumpuan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara PKPSN 2023 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Tema persidangan memperkasa bidang kuasa dan pentadbiran Mahkamah Rayuan Syariah di negara Nusantara. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, persidangan disertai oleh para delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura. Persidangan antara lain memberi tumpuan kepada hasrat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk menubuhkan Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah Nusantara. 21 penuntut Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE yang mengikuti diploma dalam operator penapisan di bawah program Beasiswa Hangi Industri Sendirian Berhad dan IBTE berlepas ke Republik Rakyat China bagi menyambung pengajian di Universiti Teknologi Vokasional Petrokimia Lanzhou. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Chiao Jianggu, Ketua Pegawai Eksekutif Hangi Industri Chen Lian Chai dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli. Program bersama tersebut ditubuhkan bagi memperkasakan kebolehan penuntut tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan industri petrokimia. Meningkatkan kesaling hubungan serantau dan global merupakan satu keutamaan bagi membantu perniagaan tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka ke pasaran luar. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri Kementerian Kawangan dan Ekonomi semasa Forum Ekonomi Brunei kali kedua 2023 yang berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam.
Dr. Hajah Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin menekankan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia secara aktif menyesuaikan strategi mengikut perubahan masa dan aliran tren untuk tetap bersedia bagi cabaran masa hadapan dan memastikan kemampanan pertumbuhannya. Hari kedua persidangan tersebut diteruskan dengan perbincangan panel bertajuk Membentuk Masa Depan Sosio-Ekonomi Brunei. Pada sebelah petang kemarin, persidangan perniagaan, ekonomi dan kawangan antarabangsa kali keempat berakhir dengan majlis penyampaian penghargaan bagi kertas kerja terbaik dalam kategori perniagaan, ekonomi, perakaunan dan kawangan dan keusahawanan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri, Kementerian Kawangan dan Ekonomi. Persidangan adalah sokongan bersama Fakulti Ekonomi dan Pendidikan Perniagaan Universitas Pendidikan Indonesia, Fakulti Sains Pengurusan Universiti Sil Pakon, Thailand, Kementerian Kawangan dan Ekonomi, Bank Pusat Brunei Darussalam dan beberapa pihak berkenaan. Majlis diadakan di Bilik Senat UBD. 5 perwakilan Mastera Brunei Darussalam bertolak kemarin ke Jakarta, Indonesia bagi menghadiri sidang ke-27 Majlis Sastra Asia Tenggara Mastera dan rangkaian kegiatan Mastera. Persidangan akan diadakan bermula hari ini, 20 hingga 23 September. Rombongan diketuai oleh Awang Sueb bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada sidang itu nanti akan dihadiri oleh para perwakilan dari negara anggota Mastera iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Para delegasi akan membincangkan dan menetapkan program atau projek Mastera bagi tahun 2023-2024 sekaligus mengangkat calon penerima penghargaan Sastrawan Muda Mastera 2023 pada peringkat rantau Mastera. Keceriaan jelas terpancar di wajah kanak-kanak istimewa semata Brunei apabila berpeluang menonton wayang secara percuma. Peluang tersebut dapat membantu meningkatkan keyakinan kepada kanak-kanak autisme untuk berinteraksi bersama masyarakat luar. Keterujaan mereka dapat dilihat sebaik mereka melangkah masuk ke panggung wayang One Cineplex. Inisiatif tersebut dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai pendedahan pendidikan untuk kanak-kanak autistik. I feel brave, happy, smart, and with my teachers and friends. Thank you. Rasa excited lah tapi okey je. Terima kasih kepada One Cineplex Malls juga. Saya baguslah ada aktiviti macam mana supaya diorang dapat bergaul sama public. Expose diorang macam keadaan-keadaan macam ni lah di luar tu supaya diorang ni lebih selesa di luar ni, membesarkan orang lain juga melihat anak-anak kami ni. Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB menyertai pameran kerjasama ekonomi dan perdagangan usahawan muda China ASEAN yang diadakan bermula hari ini hingga 22 September 2023 di Zhaocheng, wilayah Guangdong, China. Penyertaan tersebut merupakan langkah penting dalam usaha berterusan untuk memupuk hubungan kokoh antara usahawan muda dari China dan negara-negara ASEAN selain meningkatkan kerjasama dan mengukuhkan integrasi ekonomi serantau. Pameran kerjasama ekonomi dan perdagangan usahawan muda China ASEAN menyediakan platform dinamik untuk tokoh politik dan perniagaan serta usahawan muda dari China dan ASEAN untuk melibatkan diri dalam dialog yang berwawasan dan meneroka kerjasama baharu. 3 buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan membuang dan melonggok sampah sarap dengan tidak teratur dan bukan di tempat yang dihaskan. Kesalahan itu didapati hasil pemeriksaan ke beberapa premis sekitar daerah Temburong. 2 syarikat masing-masing dikenakan denda RM500, manakala sebuah syarikat didenda RM1,000
Operasi sepadu melibatkan unit pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Temburong bersama Polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Buruh, Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Kesihatan. Dari hasil operasi itu juga, Jabatan Buruh mendapati satu kesalahan iaitu gagal menyediakan kelengkapan pertolongan cemas.